أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسوله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan baginya 7 ta'alluq. Dan arti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat. Dan tiada ada ta'alluq melainkan bagi sifat ma'ani juga. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala. Dan baginya, bagi sifat kudrat ini 7 ta'alluq. Ada 7 ta'alluq. Apa dia ta'alluq ni? Jadi sifat kudrat ini dia ada ta'alluq. Dan bagi dia tu ada 7 ta'alluq. Apa dia ta'alluq? Kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Dan arti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat. Nah, itu makna ta'alluq. Ta'alluq ni kalau bahasa Melayu dia panggil bergantung. Nah, itu makna ta'alluq. Perkara yang bergantung dengan sifat kudrat. Gitulah kalau kita terjemah. Perkara yang bergantung dengan sifat kudrat. Jadi mu'alif kita dia buat takrif. Makna ta'alluq tu ialah menuntut sifat. Sifat tu Nak apa dia? Menuntut sifat akan perkerjaan yang lebih. Ataupun setengah-setengah ibaratnya pekerjaan yang kedua. Pekerjaan yang lebih atas berdirinya sifat dengan zat. Nah, itulah makna ta'alluq. Jadi, sifat, kaedah sifat itu ialah dia nak menumpan di zat. Sifat dia bukan terus. Dia menumpan di zat. Dia kena menumpan di zat. Kalau hak makhluk menumpan di jirim. Kerana dia tak boleh bawa diri sendiri. Itu makna sifat. Jadi, menumpannya sifat di zat, menumpannya sifat itu pada zat. Itu dia panggil pekerjaan yang pertama. Pekerjaan sifat ni ialah dia nak menumpan di zat. Itu pekerjaan sifat. Sifat ni kerja dianya ialah nak menumpan di zat. Maka itu adalah pekerjaan yang pertama. Jadi, ta'alluq ni ialah menuntut sifat
pekerjaan yang lebih. Yang lebih ni makna hak lain. Atas hak lebih atas berdirinya dengan zat. Berdirinya sifat dengan zat tu pekerjaan yang asal. Berdiri sifat pada zat dengan zat tu itu pekerjaan yang asal, pekerjaan yang mula-mula. Ataupun kita kata pekerjaan yang pertama. Pekerjaan sifat. Pekerjaan sifat yang pertamanya ialah berdiri dengan zat. Kemudian dia menuntut pekerjaan yang lebih di atas itu. Itulah yang dinamakan sebagai takluk. Tu. Jadi semata-mata berdirinya sifat pada zat tu, tu satu pekerjaan. Maka dia nak lebih daripada tu lagi. Dia nak pekerjaan yang lebih di atas itu. Maka itulah yang dikatakan sebagai takluk. Maknanya pekerjaan yang lebih daripada semata-mata berdiri sifat tu dengan zat. Supaya kita kata bateri yang ada di dalam lampu suluh. Bateri itu bukan sifat. Ini sebagai bandingannya. Jadi bateri itu duduk di dalam lampu suluh. Misalnya. Itu satu pekerjaan. Kemudian dia nak pekerjaan yang lebih daripada itu lagi. Jadi, jadi menuntut sifat akan pekerjaan ataupun perkara yang lebih. Pekerjaan yang lebih daripada mana? Lebih atas berdirinya dengan zat. Lebih daripada berdirinya dengan zat. Jadi pekerjaan yang pertama bagi sifat ialah berdiri dia dengan zat. Mana duduk dia tulis zat. Jadi dia nak pekerjaan yang lebih daripada tu. Itulah dinamakan sebagai takluk. Jadi murak dianya ialah kalau dengan bahasa kitanya, kalau kita sebut, pelajar-pelajar semua akan faham selalu dah. Jadi makna takluk tu makna bergantung. Yang bergantung dengan sifat kudrat apa dia? Maksudnya ialah pekerjaan dia, tugasan dia. Jadi takluk ni makna dia ialah tugasan. Sifat kudrat dia bertakluk, bertugas dengan apa dia? Takluk ni maknanya tugas. Tu makna dianya dengan bahasa kitanya. Takluk tu makna dia tugas. Takluk dari segi makna literalnya ialah bergantung. Tu. Bergantung. Jadi maksud dia beri takrif ini nak ayatnya. Dia makna takluk ni ialah menuntut sifat tu dia nak kepada suatu pekerjaan yang lebih. Makna pekerjaan yang kedua. Pekerjaan yang pertamanya kepada dia menopelnya sifat di zat. Itu pekerjaan yang pertama. Jadi pekerjaan yang keduanya kepada dia bertugas, bekerja. Jadi takluk tu makna dia ialah kerja. Takluk tu maksud dia ialah tugas. Jadi kudrat ada tugas dia. Kudrat ada tugas dia. Tugas dia tu dia panggil takluk. Tu. Jadi kata mu'allif kita rahimahullah ta'ala, dan tiada ada takluk melainkan bagi sifat ma'ani juga. Yang bertakluk itu hanya sifat ma'ani. Makna yang ada tugas, yang ada kerja itu adalah sifat ma'ani sahaja. Lain daripada sifat ma'ani tidak ada takluk. Tu. Jadi maknanya kita kata tugas sifat kudrat. Maknanya sifat kudrat dia bergantung dengan apa? Kalau kita ambil makna asal dia, makna lafaz, takluk tu sendiri. Makna takluk maknanya bergantung. Jadi tugas, jadi kalau cara orang-orang dulu dia bercakap dia panggil bergantung. Dia ambil makna tu betul-betul. Mana berkaitan. Maknanya kudrat ini dia berkaitan dengan apa dia? Mengadakan mumkinat ataupun meniadakan dia. Maksudnya kerja kudrat ialah mengadakan mumkinat ataupun meniadakan dia. Sebab dalam takrif dulu dia kata dengan kudrat dapat mengadakan mumkinat ataupun dapat meniadakan mumkinat. Jadi tugas kudrat ialah mengadakan mumkinat ataupun meniadakan mumkinat. Jadi tugas kudrat itu kita panggil bahasa kita usuluddinnya dia panggil
Ta'alluq qudrat ialah mengadakan sekalian mumkinat ataupun meniadakan dia. Jadi ta'alluq tu ialah tugas lah maksud dia. Makna ta'alluq tu makna tugas, makna kerja qudrat apa dia? Kerja iradah apa dia? Kerja ilmu apa dia? Contohnya kita kata, kerja ilmu ialah inkishaf. Jadi nyata, terbuka, jadi nyata. Bila ilmu sekarang, ilmu tu seperti cahaya dah. Bila ada cahaya jadi cerah, maka kita nampak segala sesuatu. Jadi terbukalah hakikat sesuatu. Tu kerja ilmu, kerja kalam, dilalah, menunjuk. Kalam, sebagaimana kalam kita manusia pun, ialah kerja dia menunjuk. Menunjuk apa yang ada di dalam hati kita tu orang tak tahu. Jadi kerja kalam lah untuk nak menzahirkan, menyatakan, menunjukkan. Jadi ta'alluq itu makna dia ialah tugasan ataupun kerja. Lepas tu bab mu'alif kata lagu ni, tu nak ayat. Ta'alluq itu ialah menuntut sifat. Tu tak ni. Menuntut sifat, naknya sifat pekerjaan yang lebih daripada berdirinya sifat dengan zat. Pekerjaan sifat yang pertama apa dia? Menumpan di zat, duduk di zat, ada di zat. Tu pekerjaan yang pertama. Lepas tu dia nak pekerjaan yang lebih daripada tu. Itulah dia panggil ta'alluq. Pekerjaan lebih daripada tu apa dia? Qudrat. Qudrat ni qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Itu dalam takrif yang dahulu. Sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Sifat yang wujudiyah, yang passion ada, yang qa'imatun, yang sedia kala. Lagi pula qa'imatun bi dzatihi. Qa'imah berdiri maksudnya yang ada di zat Allah Taala. Jadi sifat kudrat dan juga sifat-sifat kawan-kawannya daripada sifat-sifat ma'ani, qa'imatun berdiri di zat. Itu pekerjaan yang pertama. Berdirinya sifat ma'ani, berdirinya sifat kudrat pada zat. Itu pekerjaan yang asas bagi sifat. Passion sifat ni dia nak menopel di zat. Jadi sifat ni kerja dia ialah menumpan di zat, mana ada di zat, qaimah berdiri pada zat. Itu satu pekerjaan. Maka sifat ni dia nak kepada pekerjaan yang lebih daripada itu. Itulah ta'alluq. Nak kepada perkara yang lebih daripada itu, apa dia? Tugasan. Tu. Macam kita katakan bahasanya seorang yang menumpan di rumah kawannya. Begitu kebesokan harinya, dia tanya kawan dia apa benda kerja yang dia boleh buat. Maksudnya, mana pekerjaan pertama dia tu menumpan di rumah kawan dia. Kemudian dia meminta suatu pekerjaan yang dia nak buat ni. Nak tolong kawan dia. Jadi itu menuntut pekerjaan yang kedua. Yang lebih daripada semata-mata dia tu duduk di rumah tu. Itu nama dia ta'alluq. Jadi ta'alluq itu maksud ialah tugasan. Qudrat ada ta'alluq, iradah ada ta'alluq, ilmu ada ta'alluq, samuk, basar, kalam ada ta'alluq, malaikat hayat saja. Sifat ma'ani yang ada ta'alluq hanya sifat ma'ani sahaja. Jadi ulama bagikan sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni, ada sifat salbiyah, mana sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, ada 4 kumpulan sifat yang ditaksimkan, yang dibahagikan oleh para alim ulama usuluddin. Jadi daripada 4 kumpulan ini, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, hanya sahaja yang ada ta'alluq. Ma'ani. Sifat ma'ani ni. Sifat ma'ani ada berapa? Ada 7. Daripada 7 sifat ma'ani ini ada pengecualian terhadap sifat hayah. Sifat hayah ni sifat ma'ani. Sepatutnya sifat ma'ani ni dia ada ta'alluq, ada kerja dia. Tapi sifat hayah ni itu tidak ada ta'alluq. Jadi sifat ma'ani ada 7, tolak sifat hayah tak ada ta'alluq jadi 6. Sifat yang ada ta'alluq ni hok qadar membela 13 sifat ataupun 20 sifat. Nanti akan ada tambahan sifat ma'ani, sifat takwin dan sifat idrak. Maka idrak, takwin itu ada kerja dia. Ada ta'alluq dia. Jadi maknanya arti ta'alluq itu menuntut sifat
akan pekerjaan yang lebih. Lebih daripada apa? Lebih atas berdirinya sifat dengan zat. Berdirinya sifat dengan zat tu satu pekerjaan, satu perkara. Jadi sifat dia nak yang lebih daripada itu. Itulah nama dia tugasan atau pekerja. Jadi kudrat ada takluk, mana dia ada kerja, ada tugas. Tugas kudrat apa dia ada. Tugas iradah ada. Tugas ilmu ada. Iradah menentukan itu tugasan dia, takluk dia. Jadi bagi sifat kudrah ni ada 7 takluk dia. Ada 7 bagai makna takluk. Maksud 7 takluk ni 7 orang panggil pattern, orang panggil takluk dia. 7 bentuk takluk. Begitu. 7 takluk. Kudrat ni dia ada 7 corak takluk dia. 7 cara takluk dia. Jadi kemudian 7 bentuk, kemudian cara takluk dia tu tu lain pula. Cara takluk tu ialah takluk dia panggil kudrat ni takluk dia takluk taksir. Takluk taksir tu ialah kaifiat takluk dia. Taksir itu ialah memberi bekas. Kemudian hak ni pula 7 takluk tu maksudnya dari sudut pattern dia, corak dia. Corak takluk. Hayat takluk sifat kudrat itu ada 7. Jadi makna kerja kudrat itu ada 7 keadaan, 7 cara. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan tiada takluk, tidak ada takluk malaikat bagi sifat ma'ani jua. Tidak ada takluk malaikat bagi sifat ma'ani jua. Itu di dalam itu ada. Kita baca sikit angka nombor 3. Angka nombor 4. Angka nombor 4. Betul. 3. Dan tiada ada takluk, dia dekat-dekat. Dan tiada ada takluk malaikat bagi sifat ma'ani jua. Sebab dia buat taklid tu selepas daripada nombor. Jadi cari nombor 3 di luar sana, qauluhu, katanya kata mu'alif kita, dan bagi sifat ma'ani dan tiada ada takluk malaikat bagi sifat ma'ani jua. Jadi ni baca. Inilah pada i'tiqad akan dia oleh muhakkikun. Muhakkikun tu muhakkik, tahqiq, kita duk sebut tahakkuk. Ulama-ulama yang tahakkuk fi ilmihim, pada ilmu mereka itu. Tahakkuk tu maksudnya mantap, kemah keming. Ulama yang muhakkikun ni maksudnya ulama yang tidak bercakap kosong. Mereka bercakap ada dalil. Ya ada juga orang bercakap ni tak ada dalil. Orang yang makna ulama-ulama yang bercakap, yang memberi pandangan, fatwa ke apa, ada dalil dia, ada fakta dia. Itu dia panggil ulama muhakkikun. Kemudian ada yang lebih tinggi daripada itu lagi, dia panggil mudakkikun. Mudakkik yang menhalusi. Maknanya dia ada dalil kepada dalil. Dalil dia kepada suatu isu itu, ada dalil pula di atas dalil itu, dia panggil mudakkik. Jadi kalau ulama muhakkikun tu maksudnya dia bercakap, dia ada dalil, dia sertakan dalil, maka orang gelarkan dia, kategorikan dia sebagai ulama muhakkik. Jadi minal muhakkikina, muhakkik. Kemudian ada semua pula ulama bukan setakat dalil kepada suatu qadiyah, suatu isu, suatu perkara yang berlaku, suatu fatwa, suatu pandangan ada dalilnya. Kemudian dia ada pula dalil kepada dalil itu. Itu dia panggil mudakkikun. Mudakkik. Ulama-ulama yang menhalusi pada suatu masalah. Jadi, apa yang diiktiqadkan oleh ulama muhakkikun di dalam ilmu usuluddin ini, berkata, maknanya, ta'alluq ini hanya ada pada sifat ma'ani sahaja. Takluk ni sifat yang ada takluk hanya sifat ma'ani sahaja. Itu i'tiqad ulama yang muhakkikun.
Tapi kata setengah mutakallimin, ulama-ulama usuluddin ini bermula beberapa takluk itu bagi sifat maknawiyah. Dia kata sifat maknawiyah pun ada juga takluk. Dan tiada berkata seorang bahawa takluk itu bagi ma'ani dan maknawiyah. Jadi kalau orang kata takluk itu ada pada sifat maknawiyah, maka ma'ani tak ada takluk. Tidak ada seorang yang mengatakan ma'ani ada takluk, maknawiyah ada takluk juga. Tak ada begitu. Jadi hak muhakkikunya mengatakan hak ada takluk ialah sifat ma'ani sahaja. Maknawiyah tak ada takluk. Hak setengah daripada mutakallim dia kata yang ada takluk sifat maknawiyah. Hak kata ada takluk itu sifat maknawiyah, maka dia tidak, mana dia menafikan takluk itu bagi sifat ma'ani. Kerana tidak ada seorang daripada ulama usulun ini mengatakan bahawasanya takluk itu bagi ma'ani dan maknawiyah. Salah satu saja. Kalau kata ma'ani tidak maknawiyah, kalau kata maknawiyah tidak ma'ani. Dan jika tiada nescaya berhimpun dua yang memberi bekas atas satu bekas. Supaya kita belajar sifat wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al. Kalau ada dua Tuhan ataupun lebih satu daripada Tuhan, maknanya berbilang-bilang, maka tak sunyi daripada muwafaqah dan bersalahan dua Tuhan saat ini. Kalau muwafaqah, salah satu daripada muwafaqah ni maksudnya dua Tuhan itu sepakat sama-sama nak menjadikan ataupun tak mau menjadikan, maka hok sama-sama muwafaqat nak menjadikan ni ada tiga keadaan. Keadaan yang pertamanya ialah melakukan dua Tuhan saat ni melakukan benda tu serentak. Maka ini dia panggil wujudnya mu'athiraini fi atharin wahid. Adanya dua mu'athir pada satu athar. Dua yang memberi bekas, mana dua Tuhan yang memberi bekas pada satu bekas. Hak ni pula kalau kita kata takluk itu ada pada ma'ani dan maknawiyah, bermaknanya ada dua yang memberi bekas, dia panggil mu'athiraini fi atharin wahidin. Dengan sebab tu tak ada ulama usuluddin yang mengatakan dua-dua sifat ma'ani maknawiyah tu ada takluk. Jadi pandangan mereka hanya salah satu saja. Ulama muhaqqiqun mengatakan yang ada takluk itu ialah sifat ma'ani, maknawiyah tak ada takluk. Tapi ba'dul mutakallimin setengah daripada ulama usuluddin mengatakan sifat maknawiyah lah yang ada takluk. Bermakna kalau yang mengatakan sifat maknawiyah ada takluk, sifat ma'ani tak ada takluk. Gitu je. Ataupun lazim tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu maksudnya ialah maknanya ma'ani dulu buat, kemudian maknawiyah pula buat. Jadi dua kali buat. Jadi tahsilul hasil yang kedua itu sama ada sifat ma'ani atau maknawiyah, itu menghasilkan barang yang sudah hasil, sudah berlaku dah. Jadi kita ambillah ulama muhaqqiqun bahasanya yang ada takluk hanya sifat ma'ani. Ada takluk maknanya ada tugasan, ada kerja. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tidak wajib di atas tiap-tiap mukallaf, iaitu tiap-tiap orang yang akil baligh mengetahuikan beberapa takluk ini. Yang dituju takluk bagi kudrat ni tak wajib, makna tidak wajib fardu ain. Maknanya kita tidak ditaklifkan secara ain, tapi alal kifai, mana alal kifayah. Malaikat di atas kifayah makna fardu kifayah. Dia kena ada hak tahu. Sekurang-kurangnya seorang dalam satu jarak yang telah disebutkan dulu. Kerana apa? Kerana banyak berlaku syubhat-syubhat dalam masyarakat kita, khususnya zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ni zaman yang penuh dengan syubhat. Syubhat ni makna kesamaran iskal, kecelaruan, kekeliruan dalam masalah usuluddin, dalam masalah syariat. Kerana apa? Kerana semua orang bercakap. Orang yang tidak ahli di dalam suatu bidang bercakap dalam suatu bidang ini. Kalaulah tidak di dalam masalah ilmu agama, itu hingga lagi. Sekarang yang bukan ahli agama pun bercakap tentang agama, bercakap tentang ketuhanan. Dan mereka meniru-niru dan kemudian menggunakan akal mereka.
Akal yang digunakan dengan bukan tunjukkan ataupun berdoman daripada hidayah wahyu. Akal yang mutlak dilepaskan. Kerana ada, di antaranya Panji Gumilang yang memperjuangkan kepada kemerdekaan akal, kebebasan akal yang melampau. Ada orang-orang etis, mereka dan juga Islam liberal. Kononnya kita ni orang panggil, akal kita ni makna jumur. Jadi mereka nak membebaskan akal ini, sehingga mereka bebaskan akal ini daripada qawaiduddin, kaedah-kaedah agama. Mana syariat, akal mereka dah jadi yang teratas dah sekarang. Semua orang bercakap dalam YouTube, dan FB, dalam TikTok, bercakap tentang agama, memberi pandangan sendiri-sendiri mengikut fikiran mereka semata-mata. Sedangkan agama ini dia ada kawaid dia, ada kaedah dia. Usuluddin dia ada kawaid dia, dia ada kaedah dia. Syariat dia ada kawaid dia, tasawuf ada kaedah dia. Ilmu tanpa kawaid dia akan jadi tidak tersusun dan mudah. Orang panggil maknanya mudah, orang panggil digunakan, atau maksudnya orang akan memahami ilmu itu mengikut selera masing-masing. Kalau istilah sekarang maknanya mudah diserang oleh virus. Maknanya setiap ilmu itu, ilmu usul ni ada kawaid dia. Kawaid ni nak jaga ilmu tu daripada difahami dengan secara sembrono, sembarangan. Ilmu fiqh pun macam tu juga. Dia ada kaedah-kaedah dia. Supaya tidak semudahnya orang itu memahami itu mengikut selera masing-masing. Kitab ada kaedah-kaedah dia pula, kawaid dia pula. Supaya nak jaga isi kandungan kitab itu daripada difahami mengikut selera masing-masing. Itu isunya. Orang akan memahami mengikut selera sendiri. Bukan mengikut tunjukkan daripada orang panggil tuai syarak ini melalui kaedah-kaedah yang diambil daripada Quran, daripada hadis. Jadi kerana orang tak menggunakan kaedah-kaedah ini mengikut kena dengan akal fikiran mereka, itulah timbullah perkataan-perkataan yang bercanggah, yang menyeleweng daripada mana akidah dan juga syariat yang sebenar. Jadi mereka bercakap, kadang-kadang mewakili pihak musuh Islam pula. Kerana mereka terambil daripada musuh Islam. Contohnya, ada satu video misalnya dalam YouTube yang pernah kita lihat. Orang Melayu, cakap Melayu. Dia letak kamera di sini dan nampaklah gelas di atas meja. Jadi keluar-keluar video itu dia kata, Han kata orang Hindu yang sembah berhala. Han pun sembah berhala juga. Dia kata macam tu. Kalau bahasa Kelantannya, demo kata, orang Hindu sembah berhala. Demo pun sembah berhala juga. Ini dia panggil syubhat. Dia panggil iskal. Perkara yang mengelirukan. Macam mana pula kita orang Islam tu menyembah berhala? Dia tuduh kita orang Islam. Pah dia tu orang apa dia? Kalau dikatakan awak demo tu kata pada mana demo tu kata lagu tu Han yang kata macam tu, Han tu orang apa dia? Orang Islam kau tidak? Faham zahir ayatnya, awak kata Han itu mana kamu kata orang Hindu semua. Kamu pun semua berhala juga. Bermakna tidak termasuk kamu lah. Yang berkata tu. Tapi kamu ni orang Melayu, ialah Melayu lah. Islam wallahu alam. Cara percakapan tu bukan percakapan orang Islam. Sebenarnya dia terambil daripada hujah orang Hindu. Orang Hindu begitu dia sakit hati kepada kita orang Islam. Kita orang Islam kata kepada orang Hindu tu dia buat patung, berhala, apa semua, kemudian dia sembuh. Bodoh lah kita kata ke dia. Khalik jadi hamba kepada makhluk dia. Khalik sembah makhluk. Itu terbalik orang panggil. Sepatutnya makhluk sembah Khalik. Bagaimana kita orang Islam. Allah Ta'ala tu khaliquna yang menjadikan kita. Jadi dia kata lagi tu kerana iktibar kepada di sana sekarang boleh tengok gambarnya orang kafir pun tahu kita pergi ke Mekah apa yang kita buat.
Ketika umat Islam sembahyang di Masjidil Haram, di luarnya semuanya bila rukuk sujud berhadap kepada ke Kaabah. Yang Kaabah itu merupakan batu. Nah. Jadi dia kata kita sembah berhala, sembah Kaabah. Bila masuk kita sembah Kaabahnya. Nah. Jadi kita orang Islam maknanya syubhat-syubhat begini maknanya kita kena maksud kalau kita tak boleh nak jawab tu kena ada dalam masyarakat tu orang yang boleh memberi penjelasan. Betul ke kita sembah Kaabah? Kalau kita sembah Kaabah yang namanya sembahyang di atas kapal terbang, sembahyangnya sambil meniarap. Sebab Kaabah duduk di bawah. Tapi realitinya tidak macam tu. Kita sembahyang menghadap ke depan. Menghadap ke arah kiblat saja. Kaabah duduk di bawah. Itu dia panggil rupa syubhat-syubhat ni banyak, bukan itu saja. Seperti bos dia sendiri mengatakan, mana dia kata macam dia bercakap dengan seorang, dia kata kamu sembahyang ni khusyuk ke tidak? Kawan tu kata tidak khusyuk. Oh, kalau tidak khusyuk lebih baik tak sembahyang. Sebabnya kalau kita sembahyang tak khusyuk, masuk neraka wil. Kerana ada ayatnya. Dia tak baca ayat kerana dia tak reti lah berkali gak baca ayat. Tak pernah sekalipun dia membaca ayat Quran. Walaupun ayat lazim, surah lazim yang biasa kita baca sekali. Ya, kita faham dia merujuk kepada firman Allah Taala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Maka neraka wilah, celakalah bagi orang yang musallin tu orang sembahyang, bukan masuk orang sembahyang. Al musallin di sini maksudnya al muslimina. Ini kita kena belajar ilmu balaghah. Dia panggil majaz. Dia panggil majaz. Allah Ta'ala sebut al-musallin tu maksud dia ialah al-muslimin, orang Islam. Allah Ta'ala panggil orang Islam itu orang yang sembahyang kerana orang Islam ini sepatutnya dia sembahyang. Jadi walaupun dia tak sembahyang, nama dia orang-orang yang sembahyang. Dan dalilnya ialah kerana ayat yang selepas daripada itu. Kita fahami, makna muslim itu dia ada qarinah dia. Al-musallina bi makna al-muslimina. Al-musallin, musallin dengan makna muslim itu adalah qarinah dia. Qarinah makna dalil, clue yang mengalihkan, memindahkan makna asal kepada makna yang lain. Sebab firman Allah Taala alladzina hum an salatihim. Perkataan daripada, yang mana mereka itu daripada sembahyang mereka itu lalai. Makna lalai daripada sembahyang maksudnya tak sembahyang. Bukan tak khusyuk dalam sembahyang. Kalau tak khusyuk dalam sembahyang, kalau tidak kurang kita kata alladzina hum fi salatihim sahun, lalai di dalam sembahyang, itu makna dia tak khusyuk. Ini lalai daripada sembahyang. Lalai daripada tu maksudnya meninggalkan. Makna orang yang tak sembahyang itulah fawailun. Itu ayat Quran, dia ada kaedah dia, ada kaedah tafsirnya. Dia ada ilmu dia, ilmu yang khusus nama dia ulumul Quran, ulumul tafsir. Bukan baca terjemah begitu kita faham, tidak. Ini Al-Quran kalamullah, mukjizat. Mukjizatnya dari segi lafaz, susunan lafaznya dari sudut maknanya. Kalau awak baca terjemah, sebenarnya bukan terjemah tafsir itu, awak rasa awak sudah faham dah. Sedangkan awak tidak ada asas ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu alaknya banyak, ilmu-ilmu alak 14 ilmu alak, disiplin ilmu untuk boleh orang panggil mentafsir Quran, hadis dan juga agama. Itu ilmu Arabi, ilmu Arab, ilmu bahasa Arab itu dia ada 14 macam. Yang kita sekarang ini belajar hanya nahwu, sarah, balaghah, mantik. Setakat tu saja dah. Mana lagi mana 10 lagi. Tapi mendakwa pandai, boleh tafsir sendiri Al-Quran, mana boleh. Kita ni baca tafsir yang telah ditafsir oleh ulama silam. Kalau kita faham apa yang ditafsirkan oleh ulama, itu sudah excellent dah orang panggil ni, cemerlang dah. Jangan kata kita nak tafsir apa alatnya. Nak gali makna Al-Quran. Nak gali tanah kena ada alat, siku, cok caku. Gali dengan tangan, bolehlah. Wak dia lubang congkak. Zaman dahulu kita main di bawah rumah orang kampung. Biasa saja keadaan, situasi, fenomena buat lubang congkak itu di bawah
bawah rumah. Tu pun gali dengan alat dia. Dengan besi, kau dengan kayu, kau dengan purung, kau dengan apa. Kalau dengan jari-jari kita ni tak kalau tanah tu agak liat, tak mampu. Jadi nak tafsirkan dia kena ada alat dia. Ini syubhat-syubhat dilontarkan tengah masyarakat. Dipost kepada FB, kepada makna YouTube dan ramai orang melihatnya. Jadi orang yang tidak ada asas ilmu agama, ya mereka boleh percaya. Tu. Dengan sebab itu makna kena ada orang-orang yang tahu penjelasan secara tafsili. Itu hukum dia fardu kifayah. Jadi samalah ini. Kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, tidak wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa takluk ini. Takluk bagi sifat kudrat ada 7 ni. Wajib fardu ain kena tahu takluk yang 7 takluk bagi sifat kudrat ni. Kata mu'alif kita tidak wajib fardu ain. Tu. Mengetahuikan beberapa takluk ini kerana ia daripada bicara yang dalam ilmu ini, dalam ilmu usuluddin. Dia termasuk dalam kategori bicaraan yang dalam ataupun dulu disebut ghawamid, romek-romek, susah-susah dalam ilmu akidah ni. Tapi kalau kita tahu itu lebih baik. Walaupun tak wajib kita mengetahuinya kalau kita tahu. Jadi tak bolehlah saya belajar dan itu baik, bagus. Tapi dia kena ada lah. Dalam satu kampung itu kena ada orang yang pandai. Yang mengetahui dalil tafsili dan segala takluk-takluk ni. Sebab zaman kita ni sebagaimana yang saya sebutkan tadi, penuh dengan segala syubhat-syubhat. Jadi ketika berhadapan dengan syubhat-syubhat iskal ni, kita nak ilmu yang lebih lah. Ini maksudnya kalau kita tak tahu apa dia perbahasan takluk, jadi kita kebingungan, kita tak mampu untuk menanggapi sesuatu isu yang dilontarkan ke tengah masyarakat. Sedangkan benda tu benda yang rosak, yang batil. Daripada sudut mana batilnya, itu kita kena tahu. Jadi secara ainiahnya perorangan, setiap orang itu tidak wajib begitu mengetahui takluk-takluk kepada sifat ma'ani ni. Dalam hal begitu persiapan, kalau ada syubhat iskal, maka kena ada satu orang yang mengetahui dan mampu untuk menhuraikan masalah yang timbul pada zamannya. Untuk menjadi sumber rujukan kepada manusia. Cumanya tak wajib secara fardu ain. Tiap-tiap orang itu tak wajib. Tahu kan 7 takluk ini. Dan begitu juga sifat ma'ani yang lain. Tapi kalau kita mengetahuinya itu adalah sangat bagus. Jadi tidak wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa takluk ini. Kerana dia tersetengah daripada bicaraan yang halus, yang dalam ilmu ini. Maka satu takluk daripada yang 7 itu. Ni sekarang mu'alif kita nak sebut 7 takluk tu apa dia? Takluk tu maksudnya kerja. Takluk maknanya ialah tugas. Takluk ialah kerja. Tapi dia buat takrif tu, dia buat takrif dari satu sudut. Jadi itu kalau kita tak belajar, kita tak akan faham. Dah dia kata takrif takluk ialah menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat. Macam mana kita nak fikir tu? Tak nampak. Tidak akan nampak punya. Malaikat kita mengambil daripada guru, huraian daripada guru. Guru tu maknanya saya mengambil daripada guru saya. Apa yang saya huraikan di sini ialah berdasar kepada pengajian saya dengan guru saya. Dengan kitab ini. Jadi begitulah juga kitab-kitab yang lain. Tapi boleh jadi kitab lain ni takrif dia tak ada begini. Kitab lain boleh jadi tidak buat takrif begini. Sama ada ke tidak takrif takluk itu ada ke ataupun tiada. Kalau ada takrifnya tidak berbunyi begini. Alih-alih dia kata takluk ni ialah menuntut sifat pekerjaan yang lebih di atas berdiri dengan zat. Saya pun sendiri kalau saya tak belajar, saya tak faham ni apa ni cakap macam ni. Gapo dia takluk? Menuntut sifat pekerjaan yang lebih di atas berdiri dengan zat. Jawab dia pakai sudah kita tak reti. Tapi bila kita mengambil daripada guru dan guru daripada gurunya dan sampai kepada tuai kitab ni.
Yang mengetahui maksud kandungan kitab ni siapa dia? Tuan kita yang menulis kitab ni. Dia panggil sahibud dar. Ini kaedah dia panggil. Sahibud dar adra bima fiha. Tuan rumah lah yang paling mengetahui apa yang ada di dalam rumahnya. Orang lain yang sibuk-sibuk mengatakan dalam rumah dia tu ada itu ini. Macam mana dia tahu? Dia tidak duduk dalam rumah. Dia bukan tuan punya rumah. Jadi kalau dua orang yang berbalah tentang maksud kitab. Begini maksud ibarat kitab ni. Yang lain kata begini. Jadi di antara mereka berdua ni siapa yang sampai kepada huraian daripada tuan punya kitab yang menulis kitab. Maka dialah yang paling betul. Kalau sampailah. Macam kalau kita menulis kitab, maka bila kita membuat ibarah itu datang daripada kita. Ibarah itu makna ibarat ni, ibarat lafaz-lafaz, susunan lafaz-lafaz. Makna yang terkandung dalam lafaz yang kita pilih dan ibarat yang kita susun itu, kitalah yang tahunya sebab kita menghendaki maknanya begitu. Kita ibaratkan itu berdasarkan makna yang kita fikirkan pada zihn kita. Jadi kita yang lebih tahu dengan maksud perkataan kita, ucapan kita. Sebab tu dalam fiqh itu bila perkataan itu tidak berapa jelas, kita kena tanya kepada pengucapnya. Misalnya dalam banyak berlaku dalam bab tolak, bab cerai. Jadi kita kena tanya kepada kalau tidak jelas perkataannya, maksudnya macam mana, kena tanya orang yang melakukan ucapan itu. Maksud awak kata macam ni, macam mana? Apa maksudnya? Dia yang lebih tahu apa yang ada dalam hati. Kalau dia bohong-bohong lah. Sebenarnya dia kata lagu lain maksud dia. Tapi tu begitulah yang berlaku dalam kes. Itu masalah. Kerana kita tak tahu hukum munakahah. Bila kita sudah buat sudah kata dah, baru nak tanya hukum. Jadi bila ditanya kepadanya, awak kata ni maksudnya lagu mana? Dia lari. Dia akan lari sebab dia tak mahu bercerak. Jadi maknanya ni begitu. Sahibud dar adra bima fiha. Tuan rumah lah yang paling mengetahui apa yang ada dalam rumahnya. Jadi kalau orang lain bercanggah pendapat dengan tuan rumah tentang isi rumahnya, benda yang ada rumah, nak dibenarkan siapa dia? Dari segi hukum fiqh dibenarkan tuan rumah lah. Jadi mu'alif kita ni dia sebut begini. Ta'alluq itu ialah perkara mana menuntut sifat pekerjaan yang lebih di atas berdiri dengan zat. Jadi cara dia bawa makna tu begitu. Sebenarnya ta'alluq itu makna dia ialah tugasan kerja. Qudrat ada ta'alluq. Maksudnya apa dia? Qudrat ada tugas. Itu dia. Jadi mula-mula lagi mu'alif kita dah sebut dah, bagi qudrat ini ada 7 ta'alluq. Yang ni ada 7 tugasan, 7 kerja, maksudnya pattern dia, corak dia. Adapun cara bekerjanya, itu lain pula. Itu dipanggil qudrat itu ta'alluq ta'thir. Ta'alluq ta'thir. Ini kita akan banding-bandingkan di antara satu sama lain daripada sifat ma'ani ini. Jadi, kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, maka satu ta'alluq, makna yang pertama daripada 7 ta'alluq itu, satu ta'alluq daripada yang 7 itu, nama dia ta'alluq saluhi qadim. Jadi ini setengah-setengah momokkan manusia yang mengatakan ilmu akidah ni susah, tauhid susah, payah ni. Sedangkan pelajaran-pelajaran lain jauh lebih susah, payah. Boleh belajar. Tu anak-anak kita yang belajar di universiti tu dengan macam-macam jenis kos dia. Kita tak faham bagaimana. Begitu sukar susah pun anak-anak kita belajar, boleh faham. Ini kan pula tuntutan kepada semua orang. Sudah tentulah benda ni boleh difahami. Susah, mudah itu kadang-kadang iktibar kita je sebenarnya. Kerana kita tu anggap benda tu susah, kita berasa susah. Memang pengalaman saya, lebih daripada 20 tahun dah saya mengajar. Dan mula-mula kitab yang saya mengajar ialah kitab Faridatil Faraid. Sudah menjadi satu, dia panggil ilmu akidah tauhid itu dilabelkan, disebut-sebutkan sebagai ilmu yang payah difahami.
Maka dimomok-momokkan begitu. Sehingga orang yang belum belajar pun takut nak mendekatinya. Dan ada orang yang mengatakan dia nak belajar mudah-mudah je, payah dia tak mau belajar. Dia bukan soal mudah ataupun payah. Soalnya kalau sesuatu ilmu, suatu perkara itu keperluan terdesak, mana daruriyat, maka tak dapat tidak kita kena belajar. Susah secara mana sekalipun. Bukan soal mudah ataupun susah. Benda yang wajib kita pelajari, wajib kita kena buat, wajib kita kena, mana wajib kena buat jugalah. Walaupun susah sekalipun. Yang penting Allah Ta'ala bersama kita. Itu motivasi dia. Bukan aku boleh tak. Kalau nak dengar kata saya, mana motivasi kita orang Islam tu bukan aku boleh. Kalau kita duduk tarbiyah diri kita dengan aku boleh, saya boleh, orang lain boleh, saya boleh juga. Ya, boleh jadi orang itu akan jadi termotivasi, jadi semangat, jadi kuat. Apabila dia mencapai kejayaannya, maka dia akan nampak diri, dia panggil. Nampak diri itu dia panggil ujub. Kita nampak diri kita hebat, terror bisa. Itu jadi penyakit. Peringkat mula-mula tak apalah, aku boleh, katakan aku boleh. Sebenarnya motivasi cara Islam lebih hebat lagi. Motivasinya apa dia? Allah Ta'ala bersama dengan kita. Susah setara mana sekalipun. Macam mana susah, sulit, sukar suatu pekerjaan. Kalau Allah Ta'ala yang backup kita. Allah Ta'ala yang bersama dengan kita. Benda itu akan mudah. Yang paling penting ialah bagaimana Allah Ta'ala nak suruh Allah Ta'ala itu bersama dengan kita. Itu yang perlu kita usahakan. Banyak cara untuk kita tu mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. In tansurullah yansurkum. Itu asasnya. Mau tolong Allah, Allah Ta'ala tolong. Tolong apa dia? Tolong buat hak Tuhan suruh. Tu je. Tuhan akan tolong. Madamal amdu fi aunillah. Sentiasalah seorang hamba itu pada pertolongan Allah Ta'ala. Kata Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasalah seorang hamba itu di dalam pertolongan Allah Ta'ala. Madama fi auni akhih. Selama mana dia memberi pertolongan kepada saudaranya fil Islam. Pada agama. Kalau kita tidak berhenti daripada menolong orang Islam. Allah pun tidak akan berhenti daripada menolong kita. Kita letih, kita penat dah tolong orang. Karena orang tidak berterima kasih kepada kita. Karena orang tidak memberi perhatian, tidak menghargai pertolongan kita terhadap dia. Kita letih, maka kita tak mau tolong dah dia. Allah Ta'ala pun tak mau tolong juga kita. Kita buat baik kepada manusia itu, kebaikannya daripada Allah. Jangan kita mengharapkan kebaikan ataupun balasan daripada manusia. Kita akan kecewa, kita akan frust apabila tidak berlaku benda yang kita harapkan itu. Kita tolong orang, kalau orang tak kata terima kasih pun tak mengapa. Tirulah apa yang Allah Ta'ala dedahkan. Orang-orang yang memberi makan kepada para masakin dan fuqara. Di dalam surah Al-Insan, surah Ad-Dahr. Yang dibaca pagi lusa. Pagi esok. Subuh pagi Jumaat. Apa dia? Innama nut'imukum liwajhillah. Hanya saja kami memberi makan akan kamu ini liwajhillah. Kerana wajah Allah Ta'ala, ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. La nuridu minkum. Kami tidak nak daripada kamu. Jaza'an wala syukura. Jazaan, balasan, ganjaran. Kami tidak nak daripada kamu balasan. Wala syukura. Dan juga penghargaan. Terima kasih. Tak kata terima kasih pun tak apa. Tapi kalau orang buat baik kepada kita, kita kena kata terima kasih. Itu adabnya kita. Tapi jangan kita mengharap kita tolong orang. Kalau orang tak kata terima kasih pun, kita jangan frust, jangan kecewa. Sebab kita nak daripada Allah Ta'ala yang maha kaya. Pembenaran Allah Ta'ala terlalu banyak, mana tidak luak. Dengan memberi banyak mana pun kepada kita hamba. Tiap-tiap hamba. Mengapa kita tu mengharapkan daripada orang yang tidak kaya? Selain daripada Allah Ta'ala, semuanya tidak kaya. Nama saja panggil kaya, hakikat tidak kaya. Kerana kaya ni tak berhajat kepada sesiapa ataupun apa-apa. Jadi, ni saya sebut begini. Mana kerana, disebutkan sini takluk dia, takluk soluhi qadim. Jadi ada orang-orang yang tidak berkenan dengan ilmu akidah tauhid, ilmu sifat 20 ni. Ini dia buat alasan. Ilmu sifat 20 ni, duk reka, istilah pelik-pelik dia kata.
Tidak pelik sebenarnya. Dapatkan pencerahan, penjelasan apa makna saluhi, apa makna qadim, apa makna tanjiz, apa makna, kita faham satu persatu. Dan apabila digabungkan apa makna dia. Jadi kalau kita mempunyai niat yang betul, kita akan mendapat kebaikan. Jadi fahamkan istilahnya itu. Dia bukan susah pun. Dan sebagaimana kita katakan tadi bahasanya, kalau Allah Ta'ala bersama dengan. Sebab itulah kita memulakan suatu pekerjaan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana makna Bismillah, asta'inu bi Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta tolong dengan pertolongan dengan nama Allah, yakni dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya kita tak tinggal Allah Ta'ala. Baiklah, kita pergi kepada kita. Jadi, satu ta'alluq, daripada 7 ta'alluq itu, nama dia ta'alluq saluhi qadim. Ta'alluq, kita sebut dah ni, tugasan, kerja. Saluhi, saluh, ambil dari perkataan saluha, ya suluh, makna baik. Soleh, orang yang soleh. Kita biasa dengar orang yang soleh. Amal soleh pun kita biasa dengar. Amal yang baik. Soluh ni maksudnya salihun. Samalah, salihun. Saluhun. Saluhiyun. Itu dia tukar-tukar begitu je. Kalau kita belajar bahasa Arab, belajar ilmu sarah itu biasalah. Saluhi, saluhiyun, saluhun. Tidak ada ya nisbah. Ni ada jenis nisbah, jadi saluhiyun, saluhi. Ada salahun, ada salihun. Kalau kata salahiyun, ada juga perkata. Ni saluhiyun. Mana saluhi itu makna yang patut. Itu patut. Soleh-soleh ni maknanya patut. Awak ni patut dah. Misalnya gini. Itu makna soleh dah. Kita patut dah belajar kitab, misalnya kita apa dia, kitab hikam pun misalnya. Patut dah awak ni boleh dah. Itu makna saluhin. Saluhin ni makna sudah patut, sudah layak. Begitu. Awak sudah layak mengundi. Awak sudah layak dah berkahwin. Itu makna saluhi dia panggil. Makna patut. Jadi patut tu maksudnya buat dah ke tak buat? Belum buat lagi. Lawan kepada saluhi itu makna tanjizi. Perkataan lain. Tak ada banyak perkataannya, 2-3 butir perkataan tu ya. Apa yang kita kata payahnya? Yang mengatakan payah tu kerana kita tak pernah berusaha untuk memahami dan mendapat penjelasannya dengan cara belajar. Dah kita tak mau belajar, macam mana kita nak faham? Bendanya bukan sukar, bukan sulit, bukan payah. Bahkan kita katakan, kalau kita berhadapan dengan pelajaran-pelajaran yang susah, yang kita nak belajar itu pelajarannya susah misalnya, ataupun pekerjaan yang susah, maka kita katakan la astashilanna su'ba au udrikal munah. Faman qadatil amalu illa lisabiri. La astashilanna su'ba. Sesungguhnya saya membilankan mudah segala yang payah-payah. La astashilanna as-su'ba. Sesungguhnya la astashilanna makna sesungguhnya saya membilang mudah segala yang payah-payah. Orang kata payah, mula-mula kita masuk belajar dulu di Pondok Sungai Durian. Jadi bila dah masuk jabat buat pendaftaran, kita dapatlah pembayaran itu termasuk kitab-kitab yang asas basic. Ada macam-macam kitab. Salah satu daripada kitab dia nama dia Al-Ajurumiyah ataupun Al-Jurumiyah. Jadi pelajar ni bila kita masuk, dia pun kata, kitab ni payah ni kitab ni. Dia ada kitab Al-Jurumiyah saatnya dah kitabnya. Sebab pelajar tu mana kelas inti kuliah baru belajar lah tu. Dia kata payah. Payah, ilmu faraid payah, ini payah. Jadi kita momokkan dia sebagai payah-payah, dia jadi payah sungguh. Tetapi bila kita belajar kitab Mutammimah ataupun Kawakib, kita berjumpa dengan syair ini. La astashilanna as-su'ba au udrikal munah. Sesungguhnya aku membilang mudah segala yang payah-payah. Orang kata payah, mudah aku kata. Sehingga aku mencapai cita-citaku. Dan tidak mencapai cita-cita malaikat bagi orang yang sabar.
Jadi kalau kita tak sabar, memanglah kita tidak akan dapat. Itu kunci dia. Sabar itu ialah alat. Jadi kalau orang kata payah sukar itu jangan kita hiraukan, jangan kita padu, jangan kita pedulikan. Itu permainan kata-kata sahaja. Ia nak panggil nak menghalang kita daripada berusaha kepada suatu kebaikan. Tak payah belajar lah, payah ni, tak tahu bernama belik ni. Belik dia kata. Macam-macam dia kata belik lah ni. Ya belik ni ya tali ni. Jadi makna sebenarnya yang kalau berbelik kita ungkaikan dia. Kita susun semula, kita tulis. Kita buat supaya kita lakukan supaya dia tak jadi belik. Kata-kata yang berbelik-belik dia kata, bukan berbelik-belik. Kamu saja yang tidak mahu coba. Maksudnya kita tidak bersifat jujur dengan ilmu akidah tauhid. Lama manusia yang tak bersifat orang Islam tak bersifat benar dan jujur dengan ilmu akidah tauhid. Bila kita nak mengajar di masjid, di surau-surau, bila kita cadangkan kita ilmu akidah tauhid tak mau, dia kata susah, payah, nak belajar yang mudah-mudah. Kalau kita mengajar pelajaran yang sama, bab sembahyang, dia kata mengajar benda yang sama pula dah. Itu perangai manusia. Jadi fahamkan baik-baik dia punya istilah, maka mafi masykilah, makna tak ada masalah dah. Jadi fahamkan dia. Saluhi itu maksudnya patut boleh dah. Orang Kelantan kata boleh dah, patut dah. Tak buat lagi tapi boleh dah. Kemudian dia gabungkan dengan perkataan qadim, jadilah saluhi qadim, patut pada sedia kalau, yakni sebelum dari pagi Allah Taala berbuat. Dia kata kepada budak laki-laki saat ni, awak ni boleh dah. Boleh dah nak bining. Dah gelenyar lagu ni. Jadi maksudnya boleh dah tu dia panggil saluhi. Kita ada duit RM3, boleh dah kalau kita nak beli apa-apa saja barangan yang nilainya RM3. Jadi kita ambil contohnya ialah gula. Sekilo gula. Semasa kita belum lagi membeli, maka pada masa tu patut kita nak beli sebab kita ada. Orang yang tidak bisu, masa dia tak bercakap itu, boleh dia nak bercakap bila-bila masa. Bila dia dah bercakap, itu nama dia tanjiz. Kita ada duit RM3 saat ni, kita tak beli lagi. Pada masa tu patut, dia panggil saluhi. Qadim sini makna sebelum daripada perbuatan, kalau nisbah kepada makhluk. Kemudian kita pun pergi beli sekilo gula saat ni dengan RM3. Maka masa tu, bila kita sudah beli, nama dia tanjizi. Tanjizi ni maksudnya lulus. Apa maksud lulus? Berlaku perbuatan itu. Tapi tanjizi hadis, dia ada tanjizi qadim, tanjizi hadis. Hadis ni maknanya baru. Baru tu ialah masa perbuatan tu lah. Itu yang dikatakan sebagai saluhi qadim. Jadi kalau tak nampak lagi huraian saya pada pagi ini insya-Allah masih ada lagi orang panggil orang maknanya dengan tanjizi qadim itu kita akan hurai. Jadi acak-acak kali, dan kalaupun selesai kitab ini oleh kerana kita kali pertama belajar kitab akidah tauhid, tak payah lagi. Jangan kita rasa bimbang, jangan kita rasa sedih, jangan kita tak faham. Kita tak faham kerana Allah Taala belum buka lagi babul fahmi. Pintu faham. Teruskan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Iktimak kepada Allah, pertolongan Allah Taala. Bukan kemampuan intelektual kita. Jangan iktimad, jangan bersandar, jangan bergantung. Itu kita belajar dalam tasawuf. Jangan iktimak, jangan bergantung kepada kemampuan diri kita, kebolehan diri kita, skill kita, kemahiran kita, kemampuan intelektual kita. Jangan. Bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang memberi faham, yang memberi ilmu. Barulah bila kita berjaya, kita faham, kita dah jadi pandai dan kita tidak akan bergagah, sombong, angkuh. Sebab yu'tihi hikmatan man yasha, Allah Taala beri ilmu kepada orang yang dia kehendak. Kalau kita iktimak kepada akal kita, kita akan puja akal kita sendiri. Iktimak dan bersandar kepada IQ kita yang sangat cerdik, sangat pintar.
Maksudnya ada kawaid untuk memahami agama kembali kepada kaedah-kaedah itu. Jadi sebab itu makna kalau kita tak faham lagi pun tak mengapa. Kita doa dan kita berusaha untuk cuba memahami. Dan sebagaimana kata mu'alif tadi, dia kata bukan wajib fardu ain. Hanya kifayah sahaja. Tapi walau macam mana pun kita usahakanlah supaya kita tu boleh faham. Jadi kita berhenti pada kata, ta'alluq saluhi qadim. Iaitu, kita berhenti pada kata iaitu ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalam ala alihi washabbihi. Allahumma taqabbal wa tub alaina ya maulana innaka. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatan. Syukur as-sabin wa tabat as-siddiqin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Oh, akhi. Oh, jadi apa? Kita ulah lalu